Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi bi ulum bidan. As-Sami'u yang ke-26 ialah daripada Asma'ul Husna. As-Sami' mana yang sangat mendengar ia akan tiap-tiap yang didengar pada ketika adanya. As-Sami' Allah Ta'ala kaul mu'tamad, dia mendengar bagi kullu mawjudat, tiap-tiap benda yang ada, sama ada bersuara atau tidak didengar. Itu pendengaran Allah Ta'ala yang maha sempurna. Sami' man zat muttasi bis sam'i, zat yang bersifat dengan sama' dipanggil sami'. Al-Basir mana yang sangat melihat, mana yang maha melihat, ia akan tiap-tiap yang dilihat pada ketika adanya. Sama' wal basar muta'alliqatan, bertakluk keduanya bikulli mawjudin, tiap-tiap yang mawjud yang ada, maka semua dalam ta'alluq sifat sama' dan basar. Maka ta'alluq dipanggil inkishaf, makna nyata di ilmu Allah Ta'ala, nyata di pendengaran Tuhan, dan nyata di penglihatan dia. Tiap-tiap satu benda semua dalam penglihatan Allah Ta'ala. Maka raqib annallaha yaraq, murakabah kerana Allah sentiasa melihat dan memerhatikan kita. Dan Al-Hakam yang menghukum yang tiada ada yang menolak akan hukumannya. Makna ketentuan daripada Allah Ta'ala tidak siapa boleh menolak. Apa sahaja yang ditaksis tentang akan berlaku. Al-Adlu yang bersangatan adil, yang tidak ada zalim pada hukumannya, sekalipun seberat semut yang kecil, walaupun sebesar zarrah. Maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan zalim, bahkan dia bersifat dengan adil dalam semua hukum hakamnya. Lepas itu menjadi kewajipan bagi insan kembali kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia yang maha adil. Al-Latif yang sangat mengetahui akan segala yang tersembunyi dan yang halus daripada segala pekerjaan. Latif mana yang maha lemah lembut, dan juga dia mengetahui akan segala benda yang seni. Itu Latifullah. Dan Al-Khabir yang sangat mengetahui akan batin segala pekerjaan. Itu mana khabir, pekerjaan yang zahir, apatah lagi yang zahir. Mana batin zahir bagi Allah Ta'ala serupa saja, mana nyata dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dan nama zat yang mengetahui ini panggil Al-Khabir. Itulah zat Allah Ta'ala yang maha mengetahui benda yang batin. Al-Halim yang tiada bersegera akan menyeksa, mana yang maha lemah lembut ke mereka yang derhaka dan kafir, bahkan memberi tangguh ia akan mereka itu. Betul, malaikat yang kanan dia menjadi ketua bagi yang kiri, bagi mencatat amalan. Dalam hadis disebut apabila seorang melakukan kesilapan, maka bila malaikat kiri nak catat, dia kata tangguh sampai 6 jam, sitatus saat. Bila dia bertobat maka diampunkan. Kalau tidak maka dicatat satu kesalahan, hanya satu saja. Ada pun berbanding dengan kebaikan dicatat 10, kadang sampai 70, 700, ada sampai bighairi hisab. Itu maknanya limpah kurnia Tuhan yang maha dahsyat kepada hamba-Nya. Itu makna Al-Halim yang maha lemah lembut, dengan makna yang tidak bersegera menyeksa mereka yang melakukan kedarkaan, bahkan ditangguhkan supaya mereka bertaubat. Al-Azim yang maha besar, yang tiada kuasa oleh akal mengetahui kebesarannya. Kebesaran pada makna, bukan besar pada kita ini besar saiz, bukan. Besar maknanya azamah, kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Al-Ghafur yang banyak memberikan keampunan, yang lampau memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang tersilap. Allah Ta'ala memberikan keampunan pada siapa yang benar-benar menuntut. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa apabila seorang itu memohon keampunan kepadanya. Yang tidak ampun ialah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik, dan dia sendiri mengampunkan dosa yang lain. Berdosa syirik dosa besar yang sangat hebat sebab mencabar ketuhanan Allah Ta'ala.
dia menyekutukan Tuhan, ini dosa yang paling besar. Zalim yang paling besar ialah menyekutukan Allah Ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ni Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran pesanan Luqmanul Hakim kepada anak dia. Wala tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah Ta'ala, syirik ialah zalim yang paling besar. Maka kalau selesaikan benda ni, dia ada tambah lagi. Bukan sekadar dia bertaubat dengan syarat taubat, maka ditambah lagi dengan pengucapan kalimah syahadat semula. Sebab bila syirik, kalau dulu dia beriman, maka batal akidah dia. Maka dia kena mengucap semula. Ada pun dosa yang lain Allah Ta'ala sedia mengampunkan apabila seseorang tu memohon keampunan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan dalam bab yang sedemikian. Dibawa dengan lafaz Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kalau Ghafir mana pengampun, bila digunakan sirah Ghafur atau wazan fa'ulun, mana Ghafur mana lampau memberikan keampunan kepada hamba-Nya. Yang ke-35 Syakur, yang banyak, yang memberi akan hamba-Nya akan pahala yang banyak kerana amal ibadat yang sedikit. Sedikit saja amalan, Masya Allah, Tuhan beri berlipat-lipat ganda dia. Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh je, harga dia lebih baik, lebih banyak, lebih baik daripada dunia dan isi. Baru 2 rakaat sunat subuh, belum wajib lagi. Dan begitulah yang lain maknanya. Dan ketika bernama Al-Aliyu, yang maha tinggi lagi yang maha suci daripada tiap-tiap kekurangan, yang bersifat dengan tiap-tiap kesempurnaan. Tinggi bukan makna dalam bentuk jarak, ya, kita boleh ukur dengan kaki ke, bukan tu tinggi. Mana tinggi pada makna, yang ini maha tinggi martabat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada banding dan keserupaan. Al-Kabir, yang tinggi juga pangkatnya, yang tiada dapat akan dia dengan panca indera, dan tiada mengetahui akan hakikat oleh akal kita yang sempit maknanya. Mana Allah Ta'ala maha besar, maha tinggi, maha agung, mana segala sifat-sifat kesempurnaan itu adalah dipakaikan nama Allah Ta'ala dengan dia. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan sedemikian. Al-Hafiz, yang memelihara akan segala alam, di atas dan yang di bawah, di dalam dunia dan di dalam akhirat, mana semua dalam kawalan pemeliharaan Allah SWT. Mana kita melihat segala alam, dalam kita nampak asma' ni. Asma' 99 nama ni sentiasa ditajalikan oleh Allah Ta'ala kepada semua makhluk ni. Yang ke-39 Al-Muqid, mana yang menjadikan akan segala yang menyayangkan akan badan dan roh pada dunia dan pada akhirat. Seperti segala makanan dan segala pengetahuan. Makanan jasad, pengetahuan itu roh. Siapa yang beri ialah dia. Al-Hasib, yang memadakan akan mereka yang tawakal atasnya, atau yang menghisap. Hasib dengan mana hisap, menghisap akan sekalian hambanya pada hari kiamat di dalam masa setengah hari daripada hari dunia. Maknanya pantas setengah daripada mana hasib, maknanya melakukan penghisaban. Suruh kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kita sebelum kita dihisab di mahkamah qadir Rabbul Jalil di akhirat. Al-Jalil, yang ke-41 di antara Asmaul Husna, nama Tuhan ialah bersifat dengan segala sifat kebesaran. Jalil terpanggil dengan Jalal, mana keagungan. Berkata Al-Imam Ar-Razi, bermula perbezaan antara Al-Jalil, Al-Kabir, Al-Azim. Mana kekal nampak sama je, ya. Tapi perbezaan ni mana bahawasanya Al-Kabir nama bagi yang sempurna pada zat, itu mana Al-Kabir. Dan Al-Jalil nama bagi sempurna bagi segala sifat. Dan Al-Azim nama bagi yang sempurna pada keduanya. Mana disebut Al-Azim, ya, masuk kedua sekali, pada sifat dan pada zat Allah SWT yang bersifat dengan maha besar. Al-Karim, yang memberi
daripada ketiadaan permintaan. Betul, kalau kita nak lihat segala benda yang kita dapat, nikmat yang tidak terhingga dengan apa yang kita minta. Kadang kita minta sikit sangat, tapi yang diberi itu yang tak diminta banyak. Itu makna karimat, memberi tanpa diminta lagi. Ataupun melengkapi pemberiannya akan orang yang taat dan orang yang derhaka. Allah Ta'ala beri semua, sama ada ahli ta'ah atau ahli isyan, melakukan maksiat, diberi oleh Allah Ta'ala akan pemberian dia di dunia. Sebab apa? Itu menandakan anna dunia la qimata laha. Dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Law kanat dunya tazinu illa Allah janaha ba'udah ma sakar kafir jur'atan ma'in. Kalau ada harga dunia ni sebelah sayap nyamuk saja, nasai Tuhan tak akan berikan orang kafir seteguk air. Air ini didapat bukan seteguk. Itu menandakan bukan, makna dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka Tuhan beri segala-galanya. Orang beriman tidak, yang amal atau sebalik semua diberi. Yang ke-43, Ar-Raqib, yang mengintai-ngintai, mana yang sentiasa dalam perhatian kita, dalam intaian Allah Ta'ala. Raqib, lagi yang hadir, lagi yang memandang akan segala makhluk. Itu mana Raqib, dia mengawasi, mengintai, memandang segala makhluk. Dan yang lebih umum daripada Al-Muhaimin. Al-Muhaimin, kerana Al-Muhaimin itu yang memandang atas segala yang melintas di dalam hati. Itu mana Al-Muhaimin. Dan Raqib, yang memandang atas yang zahir dan yang batin, mana umum, ya, pandang zahir dan yang batin, itu dipanggil Raqib, mengawasi. Ada Al-Muhaimin, itu memandang segala lintasan kalbi yang batin. Al-Mujib, yang memperkenankan akan doa mereka yang berdoa. Segala doa yang dipohonkan, yang dijanjikan perkenan, maka zat yang memperkenan itu nama dia adalah Al-Mujib. Al-Wasi', yang meliputi oleh ilmunya akan segala yang dikehendaki ada. Jadi kehendaki yang ada dan yang tiada, atau yang melengkapi oleh rahmatnya akan orang-orang yang mukmin dan orang yang kafir, dan orang yang baik dan orang yang jahat. Itu termasuk maknanya yang meluasi, meliputi, meluasi akan rahmat dia, pemberian dia pada semua. Al-Hakim, yang mempunyai hikmah, iaitulah ilmu yang sempurna dan perbuatan yang diteguhkan, mana yang kemas, dan ilmu yang melengkapi segala-galanya. Al-Hakim. Al-Wadud, yang sangat kasih ia akan segala hamba-Nya, yang saleh, lagi yang reda ia daripada mereka itu. Itu mana Al-Wadud, mana semua sifat-sifat yang kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala dari sudut asma', mana nama-nama ni. Al-Mujid, mana yang elok segala perbuatannya, yang banyak limpah kurniaannya. Dia segala perbuatan yang kita lihat, kejadian yang hebat dan limpahan-limpahan nikmat, situ Tuhan terjalikan nama dia Al-Mujid. Al-Ba'is, yang membangkitkan dan menghidupkan segala mereka dalam kubur, dan menghisap mereka itu pada hari kiamat. Itu mana Al-Ba'is, yang membangkitkan. Dan juga Tuhan juga membangkitkan kalbi insan, ya, daripada tidak semangat kepada semangat, daripada jauh kepada dekat. Itu semua maknanya Al-Ba'is. Al-Syahid, mana yang sangat mengetahui akan zahir segala perkara dan barang yang dapat dipandang, seperti bahawasanya Al-Khabir, sangat mengetahui akan batin segala perkara dan barang yang tiada dapat dipandang. Mana tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada asma' Allah Ta'ala. 51 Al-Haq, yang tiada menerima ketiadaan pada azali. Mana hak, mana yang sebenar, mana wujud yang sebenar, mana wujud yang tidak menerima ketiadaan pada azal. Berlainan wujud manusia arid di bawah datang, asalnya tiada. Kemudian dengan kasih sayang rahmat Tuhan, Tuhan taksis tentukan di azal lagi ada dia sekian-sekian masa, sekian tempat, sekian keadaan dan sebagainya. Maka kembali ia kepada makna wajib ada. Itulah Al-Haq, mana kembali kepada wajibul wujud, zat yang wajib oleh kewujudan dia
yang ittisaf bersifat dengan segala kamalat dan kesempurnaan yang maha dahsyat. Al-Wakil, maknanya yang memerintah akan segala pekerjaan makhluk. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup kita dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sebagai wakil, bukan wakil suruhan. Wakil kita dengan Tuhan, wakil dengan mana kita berhajat, memohon dan mengharapkan bantuan ya kepadanya saja. Al-Qawi, yang sangat gagah, sangat kuat, yang mempunyai kudrah yang sempurna. Ya, kudrah yang qadimah, yang sedekala, yang baqiyah, yang kekal, dan yang sempurna, yang tidak ada sedikit kekurangan, yang mana menjadikan ia dengan dia akan tiap-tiap satu, dan meniada ia akan dengan dia dengan tiap-tiap satu. Jadi mawujud segala benda yang ada, dan tiada benda yang dihapuskan kewujudannya. Ada menunjukkan isim nama Allah Ta'ala Al-Qawi. Al-Matin, yang mempunyai kekuatan yang besar, yang tiada dapat dilawan. Tiada siapa boleh bertembur dengan kekuasaan kehebatan Allah yang maha dahsyat, dan tiada kedatangan akan dia oleh kekurangan dan kecederaan. Berlainan manusia, kuasanya tidak mutlak, kemudian ada sedikit pula dibalut dengan kekurangan, kemudian ada kecederaan ya, dan sebagainya. Itu insan yang dibalut dengan kedaifan dan kelemahan. Khuliqal insanu dhaifah, jadikan manusia serba-serbi dalam kedaifan, maka berlawan dengan nama Allah Ta'ala Al-Matin. Kemudian Al-Wali, yang kasih lagi yang menolong. Wali dengan makna kasih, wali dengan makna yang memberikan pertolongan. Al-Hamid, yang dipuji, yang mustahak ia akan segala puji, lagi yang memuji ia akan hambanya yang saleh. Dia memuji akan hamba yang taat, begitu dia sendiri nama dia adalah yang maha terpuji. Al-Muhsi, yang meliputi akan tiap-tiap yang ada dengan jumlah dan tafsir, hingga tiada tersembunyi atasnya seekor semut yang kecil daripada segala semut yang kecil, dan tiada satu kelakuan daripada segala kelakuan. Semua maknanya meliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Al-Mubdi'u, yang ke-58, mubdi' mana yang menjadikan daripada ketiadaan kepada ada, mana yang mengeluarkan makhluk daripada ketiadaan, terus ditaksiskan iradat dia kepada menjadi mana orang yang mawujud di atas dunia sementara ni. Itu semua adalah memberikan ya makna cermin kepada sifat Allah dan asma' ni. Al-Mu'id, yang ke-59, yang menjadikan sesuatu kemudian daripada ketiadaan. Itu mana Mu'id, menjadikan sesuatu daripada ketiadaan. Dia ada kemudian Tuhan padam balik, kemudian Tuhan kembali untuk bangun balik akhirat. Itu semua masuk dalam nama Allah Ta'ala di sini. Al-Muhyi, yang menjadikan akan hidup pada jisim, mana Tuhan yang memberikan nyawa, kehidupan di dalam setiap jisim yang hidup. Maknanya tidak ada satu benda pun terlepas daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ditayangkan, dan pandanglah setiap saat akan nama-nama Tuhan. Untuk hafalkan nama dengan makna apa? Kita memahami dan menghayati zahir dan batin akan makna Asmaul Husna. Itu makna siapa yang menghafaz 99 nama, syurga bagi dia. Ya, mana bila dia memahami contohnya sifat-sifat nama-nama yang dibaca tadi, maka ditajadikan dalam kalbi dia, mana dia memelihara makna-makna asma', maka sudah tentulah dia akan sentiasa kalbi dia berdamping dengan Tuhan, rapat dengan Allah. Al-Mumit, mana yang menjadikan akan mati dan mengeraskan atas mereka yang menghendaki akan dia. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai, za'iqah merasa akan kematian. Maka Allah SWT dalam kematian, sama ada manusia yang berakal atau makhluk yang tidak berakal, segala perkara yang dikatakan kematian, maka sebenarnya Tuhan tayangkan nama itu. Jadi perhatikan nama Ismun, nama Tuhan Al-Mumit dalam perkara yang tersebut. Kematian berlaku je, itu dipanggil mazhar, cermin, untuk memandang isim ataupun asma' Tuhan. Al-Hayy, yang mempunyai hidup yang tiada mati selama-lamanya. Mana hidup yang hakiki ialah Al-Hayy, Allah Subhanahu wa taala.
dengan mana hidupnya tidak didahului oleh ketiadaan, dan juga hayat Allah Ta'ala sentiasa kekal. Itu hayat yang hakiki, berbanding dengan hayat sekalian makhluk. Asalnya tiada, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan balik, kemudian dibangkitkan balik, ya, dan selalu menerima pembalasan. Jadi setiap-tiap nama yang kita pandang, maka kita pandang juga kepada kedudukan lawan bagi nama tersebut. Ya, itulah hidup yang sebenar, lawan dia ialah kematian. Dan Al-Qayyum, yang berdiri dengan zatnya, yang terkaya dari yang lain. Qayyum mana dia, wujud dia tidak berkait dengan lain, dan dia juga yang mewujudkan, mendiri dan mengawal segala yang lain daripada dia, kalangan makhluk. Al-Wajid, mana yang mendapati akan tiap-tiap barang yang menghendaki ia, dan dia dan tiada luput akan dia oleh sesuatu. Mana semua itu dalam mana pendapatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sama ada benda itu akan datang yang telah berlaku semua mandala yang ada ini pada nama Al-Wajid. Wajid mana yang mendapat, ia akan tiap-tiap barang yang dikehendaki. Mana tidak ada manik yang boleh menyekat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi Al-Majid, yang maha besar, besar kemuliaannya, yang luas kemudahannya. Itu mana Al-Majid. Dan Al-Wahid, yang tunggal, yang tiada menduai baginya. Sebab tu tauhid kita mana merakabakan akan wahidiyah, keadaan Allah Ta'ala yang wahidiyah, yang esa, tunggal, tiada menduai bagi zatnya pada hakikat wujud, dan pada sifatnya dan pada segala perbuatannya ialah tunggal, dengan makna zatnya tidak ada yang menyamai dan tidak ada perbandingan. Dan pada sifatnya begitu juga, pada sifat Allah Ta'ala qadim sedia kala, dan tidak ada yang membandingi sifat Tuhan, ya, tidak ada dua dan satu sifat, dan tidak ada sifat lain setara dan segala perbuatan dia, iaitu tidak ada perbuatan Tuhan itu berkongsi dengan yang lain, bahkan ditunggal dalam menguruskan segala af'al perbuatan dia, ijad wal i'dam, mengada atau meniadakan. Itulah kuasa besar Allah SWT yang jelas nampak kehebatan kewujudan yang hakiki melalui al-asma, segala asma, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-67 dia As-Samadu wallahu a'lam.